Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton Aris Wanita Dinamik. Karisma. Inspirasi terawal tadi. Semangat awak hari ini. Saya suka-suka. Semangat itulah dia. Okey, dan bersama dengan kami berdua hari ini, Hani Hamid dan juga Zack Kirana. Dan kami akan menemani anda supaya tak lupa lagi tadi cepat sangat. Dan kamilah yang akan menemani anda selama 1 jam ini. Jangan ke mana-mana kerana kami akan berkongsi macam biasalah topik yang menarik. Saya nak pesan sikit kepada anak-anak yang sedang bercuti sekolah tu, bagus untuk kalian berada dekat depan TV untuk menonton topik kita sebab mana tahu kalau dapat tambah pengetahuan anda ini. Ya, betul tu Zack. Dan tak lupa juga sekarang ni kita tahu musim cuti persekolahan ada kaitan juga dengan aktiviti musim cuti persekolahan. Ada yang pergi beriadah, ada yang akan keluar bercuti. Jadi pastikan aspek keselamatan sama ada di darat, laut, air ataupun di rumah anda sendiri. Sebelum keluar rumah pastikan anda tanggalkan terlebih dahulu itu soket daripada suis yang ada. Okey, dan masa yang sama juga kita tahu bahawasanya bila cuti sekolah ni ramai yang merancang untuk berjalan jauh, untuk bawa keluarga berjalan-jalan sebelum cuti sekolah ni kan. Jadi kita harapkan anda semua berhati-hati dalam pemanduan. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan yang selamat dalam tidak kira di mana jua anda berada. Sesungguhnya setiap nyawa itu sangatlah berharga ya. Sedih apabila kita mengenangkan nasib mereka yang kehilangan keluarga akibat kemalangan. Sebab ialah sekelip mata kan? Betul. Dan sebut tentang keluarga dan kehilangan sebenarnya ada banyak isu yang boleh kita kupaskan. Termasuklah soal harta pusaka. Mungkin sebelum ni kita tak ambil tahu tapi kadang-kadang selepas berlakunya kehilangan baru kita nak ambil tahu Dan itulah topik yang kita akan tampilkan pada hari ini tentang harta pusaka. Tetapi sebab Aris Wanita tentang wanita, kita ingin membicarakan tentang hak wanita dalam harta pusaka. Itu pasti dan menarik topik sebenarnya. Dan soal harta ni kita tak boleh buang main. Tak boleh sesuka hati untuk kita tentukan. Kita perlu ambil tentang hak mereka dan harta mereka. Dan masa yang sama juga untuk kita berbicara tentang ini, pastinya kita turut mengalu-alukan pandangan anda, komen anda ataupun cadangan. Nak kongsi juga tentang kisah anda sendiri yang berkaitan dengan harta pusaka ini, boleh saja DM atau komen saja di Facebook, TikTok atau Instagram Iris Wanita. Atau boleh emailkan saja ke iriswanitaofficial@gmail.com. Saya sendiri sebenarnya tak sabar untuk kupas topik kita pada hari ini. Saya keluarga besar memang tak sabar. Tetapi sebelum kita mulakan bicara kita bersama dengan tetamu undangan kita pada hari ini, ayuh kita dengarkan pandangan orang ramai apabila kita berbicara tentang harta pusaka. Tak, kita nak tanya tahu tak mengenai harta pusaka. Alamak. Tak apa, anda faham mengenai harta pusaka. Sikit tak apa. Cantik ni, okey. Nak tanyalah. Aku tak tahu Sani, jangan tanya aku. Untuk harta pusaka biasanya untuk pemahaman adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli keluarga seperti ayah ke atuk ke atau pakcik, tak kisah yang bersangkutan dengan keluarga lah. Itulah pemahaman biasanya. Okey. Apa rasanya siapa yang layak ke untuk dapat harta ni? Harta pusaka ni sebenarnya. Biasa kalau ikutkan, kalau untuk yang layak biasanya yang ada betul-betul buat kebaikan atau yang ambil tahulah pasal orang yang meninggalkan harta pusaka itulah. Itu yang sebaik-baiknya sebab biasa dia ambil tahu kebajikan apa semualah. Okey. Sekarang ni rasanya banyak harta tak? Siapa tu? Tak adalah untuk kira ada simpanan sikitlah untuk anak ke bila boleh dekat kita nanti kan. Dia macam untuk anak-anak supaya dia ada kelangsungan kehidupan. Okey. Lepas tu kita dapat tahu lah siapa yang berhak ataupun siapa yang tak berhak kat situ. Tahu tak hak-hak wanita dalam harta pusaka? Tak berapa detail lah saya tahu, tapi saya tahu selalu perempuan akan dimartabatkan tempat dia martabat tinggi. Jadi apa-apa perempuan dapat dululah. Harta pusaka yang saya faham, apa dia? Apa yang faham tentang harta pusaka? Harta pusaka tu pada si mati meninggalkan harta dan pewarisnya ingin menuntut harta si mati tersebut. Okey. Rasanya tahu tak siapa yang dikatakan waris yang layak sebenarnya dapat harta pusaka? Harta pusaka yang layak hanya pewaris dia sahaja. Okey. Sekarang ni banyak harta tak? Setakat ni saya biasa saja. Okey. Mungkin ada pengalaman. Mungkin arwah mak
dia cakap pembahagian emas dia akan diberi pada anak-anak perempuan, tapi sepatutnya benda tu kena faraid sebab satu, dia tak ada secara bertulis, dia hanya lisan. Yang kedua, waris-waris yang lain mungkin ada menantu ke apa, boleh dapat benda tu sebenarnya. Jadi benda tu adil untuk anak-anak lelaki dan perempuan lah, termasuk yang menantu. Pelbagai pandangan yang telah dikongsikan. Hakikatnya kan Hani, ramai orang tak tahu ataupun mungkin belum nak ambil tahu. Ya, kurang jelas dan satu perkara lain dia tahu sikit-sikit, tapi kalau tak kena pada diri sendiri, mungkin dia tak akan ambil tahu. Betul. Dan kebanyakannya akan berkongsi kisah masing-masing supaya dijadikan pengajaran pada semua. Betul. Tapi cuma itulah bila ramai ke yang akan ambil sebagai pengajaran dan implementasikan pengetahuan tu. Jadi kan itulah kita susah, kalau kita nak cakap dulu, susah nak dapatkan ilmu kan. Betul. Sebab agak terhad informasi yang kita akan dan peroleh, tapi sekarang ni semuanya di ujung jari. Betul. Jadi memang seorang kata kurang jelas lah kalau kita kata kita tak tahu apa-apa. Sebab semuanya memang kita mudah nak dapat informasi yang ada. Kan, terutamanya perkara-perkara yang melibatkan teknologi. Ya, perkongsian oleh pempengaruh. Kena tahu sumber yang betul. Awas ya. Jadi itu awas ya. Memang betul lah sekarang zaman sekarang ni memang mudah seperti yang Hani katakan untuk kita dapat maklumat, apa-apa saja ilmu kita boleh dapatkan. Ya. Bahkan ada pempengaruh yang menggunakan laman sosial untuk berkongsi tentang apa-apa saja, termasuklah tentang undang-undang dan juga pewarisan harta pusaka ini sebenarnya. Duduk sana santai kat rumah pun kita boleh dapatkan ilmu tentang harta pusaka ini. Ya, betul. Kalau dah tahu tu tak adalah timbul isu perebutan dan juga pergaduhan. Jadi bercakap tentang perkongsian di laman sosial, ayuh kita saksikan clipping ni yang berkaitan dengan topik kita juga pada hari ini dan juga berkaitan bersama dengan Hanis Mazlan. Sama-sama kita saksikan. Kenapa bahagian faraid isteri paling kecil? Alright, let's jom. Setelah suami dijemput ilahi, bahagian faraid isteri hanya untuk dirinya sahaja. Yang mana isteri tak perlu menanggung nafkah anak-anaknya. Persoalannya, siapa pula yang perlu tanggung nafkah anak-anak? Walilah yang bertanggungjawab sebenarnya. Yang mana wali terdiri dari bapa, datuk dan ke atas. Adik-adik lelaki, seibu sebapa dan seterusnya. Sebab itulah bahagian faraid mereka lebih besar. Namun, jika kita lihat apa yang berlaku hari ini, wali yang mengambil bahagian faraid tapi tanggungjawab nafkah pada anak-anak yatim ni dilepaskan pada isteri arwah. Jika berlaku macam ni, apa yang boleh para isteri buat? Yang mana anda boleh tuntut nafkah tersebut di mahkamah syariah, tapi bila sebut mahkamah sudah semestinya perlu lantik peguam dan ianya melibatkan kos. Tapi jika suami anda pada hari ini masih hidup, maka buatlah perancangan agar kebajikan anda sebagai isteri dan anak-anak terjamin setelah ketiadaan suami anda kemudian hari. Like, komen dan share jika video ini bermanfaat. Arasa? Arasa? Arasa. Okey, jadi itu kita tengok menerusi petikan dari TikTok. Betul. Dan kita bawa orangnya tu sendiri ke studio kita dalam Aris Wanita hari ini. Senang nak tanya. Senang nak tanya. Okay, jadi betul. Jadi untuk itu marilah kita perkenalkan tetamu undangan kita pada hari ini yang dibawakan khas untuk membincangkan soal hak wanita dalam harta pusaka. Kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Hanis Mazlan, merupakan perunding pewarisan harta Islam dan juga pempengaruh media sosial. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Selamat datang ke Iris Wanita. Kali pertama? Kali pertama. Kali pertama. Okey, baik. Jadi kita nak simpan dulu. Banyak yang kita akan bincang bersama dengan tetamu kita nanti sebab kita nak gali banyak ilmu lagi selepas ini. Kita lagi sekarang. Oh, mungkin kalau kita tanya satu soalan boleh? Tanya soalan lah. Hari boleh ini sihat lah. tak Cik Hanis? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Untuk datang ke Iris Wanita. Okey. Sangat bersemangat. Mungkin kita boleh mukadimah sedikit secara umum supaya ramai yang tahu apakah itu sebenarnya disebut sebagai harta pusaka. Tengok tadi klip kan, ramai yang sama-sama tentang harta pusaka disebut akan diwarisi sebab harta pusaka. Bila tanya macam harta pusaka tu siapa yang dapat, ada yang salah info. Dan ada yang cakap macam martabat wanita contohnya. Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita sebut sebab topik hari ini berkenaan dengan wanita kan. Ya. Jadi bila kita sebut tentang hak wanita ni, saya boleh khususkan wanita ini adalah isteri lah. So yang mana hak isteri di dalam harta pusaka. Ya. So bila sebut tentang hak wanita dalam harta pusaka tu, dia apa dipanggil di antara persepsi dan juga realiti tu tadi kan. Kita lihat tadi kan ada macam-macam persepsi. Betul. Wanita dapat dulu, ada yang siapa yang berkhidmat saja dia mewarisi. Jadi bila kita sebut tentang harta dan pusaka ini, ramai orang ingat dia adalah perkara yang sama. So jadi kalau kita lihat
apa itu harta dan apa itu pusaka, dan adakah dia perkara yang sama ataupun dia berbeza. Jadi kalau kita lihat dari sudut apa itu harta, kan, menurut Kamus Dewan DBP kan, so harta adalah barang-barang yang berharga milik seseorang. Okey. Kan? Dan dan harta ni bila kita sebut dia boleh diklasifikasikan kepada dua, iaitu pertama adalah harta yang boleh dialihkan, yang kedua adalah harta yang tak boleh dialihkan. Kan? So harta yang boleh dialihkan contohnya macam mana? Macam akaun bank, tabung haji, ASB, barang kemas, kenderaan dan sebagainya lah. So adalah harta-harta yang boleh dialihkan. Yang tak boleh dialihkan contohnya macam hartanah. Hartanah sama ada dia tanah kosong ataupun tanah ada rumah ataupun rumah yang tak ada tanah. Kan, maksudnya rumah yang bertingkat lah. Kan? So, dan bila kita sebut tentang harta juga, dia ada harta yang berdaftar dan dia ada harta yang tak berdaftar. Contoh harta yang berdaftar tu macam akaun bank dengan bank lah. Dan lepas tu ada harta macam kenderaan, JPJ lah. Kalau hartanah dengan pejabat tanah. So ada harta-harta yang berdaftar. Yang tak berdaftar contohnya macam barang kemas, wanita kan. So dia tidak berdaftar. Dan bila sebut juga tentang harta ni, dia ada harta yang berpenama dan dia ada harta yang tidak berpenama. So harta yang berpenama seperti kumpulan wang simpanan pekerja, LUSP. So dia ada penama. Contoh lain lagi adalah tabung haji kan. So dia ada penama. Harta yang tidak berpenama pula contohnya ASB tak ada penama, akaun bank tak ada penama. Dan yang paling krusial adalah hartanah lah. Hartanah memang dia tak ada penama. Dia tidak tulis dalam geran tadi. So itu yang terutamanya isteri tadi dia kena fahamlah bila tak dini tadi tu itu adalah hartalah. Apa pula pusaka? So pusaka ni menurut Kamus Dewan juga tadi adalah harta peninggalan milik si mati. Dan dalam harta peninggalan dia ada harta-harta yang milik dia dan ada harta yang bukan milik dia. Kan? So contoh harta-harta yang bukan milik dia, yang pertama adalah harta yang telah dihibahkan semasa hidup. Kan? So itu yang pertama. Yang kedua adalah harta yang telah diamanahkan semasa hidup. Yang ketiga adalah harta yang telah diwakafkan. Dan yang keempat adalah harta yang didaftarkan atas nama dia tapi dimiliki oleh orang lain. Kan? So sebagai contohnya macam ayah tadi, dia beli rumah guna nama anak dia. Kan? Mungkin sebab kalau dia nak beli pakai nama dia, loan tak boleh tarik panjang contohnya. So dia pakai nama anak, maka itu yang tapi harta itu dimiliki oleh ayah. Baik. Okey, itu secara umumnya tentang apa itu harta dan juga pusaka. Betul. Dan sebenarnya kita nak berhenti rehat seketika, kita nak buat penonton kita tertunggu-tunggu sebab memang banyak perkara yang kita boleh bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas iklan ini. Harta pusaka. Pengertian harta pusaka adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan boleh diwarisi ahli keluarganya serta yang lain. Harta pusaka terdiri daripada harta alih dan harta tidak alih. Harta alih, harta yang boleh dipindahkan atau diubah dari tempat asalnya seperti wang tunai, akaun simpanan bank, saham, KWSP, insurans, peralatan rumah, barang kemas dan sebagainya. Harta tidak alih, harta yang tidak boleh dipindahkan atau diubah dari tempat asalnya seperti tanah, rumah dan bangunan. Harta yang menjadi harta pusaka termasuk harta yang diperolehi sewaktu hidup seperti hasil jual beli, mendapat pusaka, hadiah, sedekah dan wasiat. Sewaan yang belum dijelaskan kepada si mati, hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian, dividen atau faedah yang terbit daripada harta si mati, barang atau nilaian yang terbit daripada usaha si mati semasa hayatnya. Harta yang tidak termasuk menjadi harta pusaka adalah harta yang dijual, diwakafkan dan dipegang amanah oleh si mati kepada seseorang semasa hayatnya. Khairat kematian, pemberi oleh orang-orang yang menziarahi kematian, pencen atau sok-sok, harta yang dipinjamkan.
tu dia. Kita lihat paparannya macam mana dengan jelasnya kita bezakan antara harta dan juga pusaka. Tapi tadi kita tak puas nak dengar. Tadi kita nampak perbezaan harta dengan pusaka. Tapi mungkin harta pusaka itu sendiri ada tak istilah dia? Definisinya. Okey, baik. Jadi tadi kita dah terangkan kan maksudnya apa beza di antara harta dan pusaka. Yang mana kebanyakannya orang dia ingat benda yang sama. Kan? Namun realitinya dia bukan sahaja sekadar istilah sahaja berbeza, harta dan pusaka, malah dari sudut haknya itu. Kita cerita tentang hak kan. Dari sudut haknya pun berbeza. Sebagai contohnya, kan suami ada beli rumah semasa hidup. Jadi rumah itu dikategorikan sebagai harta suami. 1%. Jadi bila berlaku kematian, kebanyakannya persepsi terutamanya isteri diingatkan rumah tu auto jadi milik dia. Kan? Tapi bila berlaku kematian, harta tu dia telah bertukar status menjadi pusaka. Jadi pusaka dia perlu apa dipanggil isteri ingat tadi jadi milik dia. Namun realitinya dia terpaksa berkongsi dengan waris-waris suami. Jadi siapa waris-waris suami tadi? So waris-waris suami ni dia boleh jadi ayah suami, boleh jadi mak kepada suami, boleh jadi anak lelaki, boleh jadi anak perempuan dan ada certain keadaan boleh adik-beradik suami. Itulah dalam setengah kes kita nampak ada yang dihalau dari rumah sedangkan itulah rumah suami isterinya kan. Betul. Itulah dia. Jadi ini yang kita perlu faham sebenarnya. Dia bukan automatik melainkan suami ada berbuat sesuatu supaya dia letakkan nama tu kepada isteri. Itu buat perancangan. Itu belum lagi kita masuk cerita macam oh lah tiba ada nombor 2, nombor 3. Sudah. Dapat. Sabar. Tu nanti kita akan sentuh. Sekarang ni memandangkan topik kita tentang hak wanita dan harta pusaka. Jadi kalau kita boleh kongsi lebih lanjut tentang apakah sebenarnya hak wanita dalam harta pusaka itu sendiri. Okay, baik. So terutamanya khususnya isteri kan sebab based on pengalaman pun dalam industri kebanyakannya terutamanya isteri ni dia tidak tahu hak mereka. Dia bila dia tak tahu hak dia tu maka dia tak tahulah nak tuntut macam mana dan sebagainya. Jadi apa yang terutamanya para isteri dekat luar sana dia perlu tahu hak dari sudut hak wanita ataupun isteri itu dalam harta pusaka. Yang pertama sekali adalah harta-harta yang telah dihibahkan kepada dia semasa hidup. Kan? So itu adalah salah satu hak dia lah. Lepas tu yang kedua adalah hutang si mati. Hutang si mati kan terhadap isteri tadi. Kan? So lepas tu yang ketiga adalah hak isteri dari sudut harta sepencarian. Dan lepas tu yang ketiga adalah yang keempat hak isteri itu sendiri dalam faraid. So itu empat hak lah yang isteri-isteri perlu tahulah. Ada satu yang saya tertarik. Tadi Cik Hanis katakan tentang hibah tadi kan. Sebenarnya kesedaran tentang hibah ni pun ada dinyatakan oleh takaful sebenarnya. Okey, boleh tak Cik Hanis ceritakan apakah kelebihan hibah ini dan apakah contoh harta yang boleh dihibahkan? Okey, baik. Jadi bila kita cerita tentang hibah ni apa harta yang boleh dihibahkan. Sebab itu pun menjadi salah satu hak isteri kan. Jadi kalau ikutkan semua harta yang mengikut hukum syaraknya dia boleh dihibahkan. Sebagai contohnya macam rumah kita, tak kisahlah rumah tu masih berhutang ataupun bebas hutang, akaun bank, tabung haji, ASB dan sebagainya, kenderaan dan sebagainya lah. So semua harta yang patuh syarak tadi boleh kita hibahkan. So kita boleh hibahkan kecuali KWSP kan sebab KWSP ni dia dah ada akta dia lah, akta dan fatwa dia memang dia tak boleh dihibahkan dan bila dihibahkan itu dia warisnya pula terpulang. Maksudnya waris pun boleh terima, bukan waris pun boleh terima, Islam boleh terima, yang bukan Islam pun boleh terima. Lepas sebab hadiah kan. Betul. Dan dia tiada had daripada harta. Maksudnya kita nak contoh rumah tu, kita nak bagi seketul boleh, nak bagi separuh boleh, dan nak bagi 1/3 boleh terpulang kepada pemilik harta itu sendiri. Jadi bagi suami-suami yang telah menghibahkan harta dia kepada isteri tadi, maka bila selepas berlaku kematian itu menjadi hak dia lah. Dan harta-harta yang telah dihibahkan tak perlu diagih secara faraid. Tadi dah Lalang sebut perkataan hutang tu, nak tanya juga. Mana orang kata harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Jadi macam mana tu ada suami yang meninggal dunia sebenarnya meninggalkan hutang terhadap isteri? Boleh kita terangkan di sini, Cik Anis? Okey, baik. So hutang ni juga bila kita cerita tentang hak isteri itu kan, hutang ni di antara hak-hak isteri ataupun wanita ini yang jarang dituntut, mungkin
kurangnya ilmu ataupun kesedaran kan. Jadi kebiasaannya dari sudut hutang ni dia ada 3 lah. Yang pertama, yang paling biasa kalau tengok dekat saya punya DM apa semua, orang tanya berkenaan dengan hutang nafkah. Kan semasa hidupnya mungkin arwah tak menjalankan dan sebagainya. So yang mana itu pun dikira hutang. Yang mana isteri boleh tuntut. Tapi dengan syarat nafkah itu tadi dia ada perintah daripada mahkamah syariah. Maka itu boleh tuntut. Sekiranya tak ada, tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hutang dari sudut hutang secara teruslah. Yang pinjam duit contohnya, so ada direkodkan dan sebagainya, itu pun dia boleh tuntut daripada pusaka si mati tadi. Kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kebiasaannya adalah hutang dari sudut hantaran ataupun hadiah lah semasa berkahwin. Contohnya kan kita nak kahwin cepat kan, sayang apa semua. Sharing is caring. Tapi mungkin waktu tu bajet tu agak ketat kan, mungkin kos besar apa semua, maka dia pun cakap tak apalah, baki lagi separuh ni hutang kan. Tapi kalaulah lepas kahwin tadi tak dilunaskan dan meninggal dunia, maka isteri boleh tuntut tadi. So sebab itulah sebenarnya para isteri dia kena catatlah benda tu, maksudnya kena ada hitam putih supaya mudah. Dan juga hadiah lah, ada setengah suami kan macam hadiahkan kereta waktu kahwin kan, tapi waktu akad tu tadi kunci je bagi, mokap kunci kan, kereta tu tak sampai lagi. So itu pun dikira hutang lah yang isteri tadi dia boleh tuntut hak dia. Okey, baik, itu dia. Banyak yang boleh tuntut ni sebenarnya. Syabas tu sebenarnya. Tapi saya rasa antara satu kaedah yang baik ialah hibah sebenarnya, untuk membela juga nasib isteri kan. Okey. Dan mungkin juga kalau kita boleh tanya kan, kalau dua pihak itu berkahwin, orang kata hidup bersama-sama, berkongsi hidup, terbit pula ada satu istilah tentang harta sepencarian. Mungkin Cik Hanis boleh kongsikan apa itu harta sepencarian? Harta sepencarian, baik. So itulah bila dan harta sepencarian juga dia termasuk kan dalam salah satu hak wanita tadi ke atas tadi. So apa itu harta sepencarian? So harta sepencarian ni bahasa mudahnya adalah harta yang kita dipanggil yang terbit semasa dalam tempoh perkahwinan ataupun harta yang dimajukan bersama. Sebagai contoh, sebab ada orang tanya, dia kata saya dapat tanah ni, tanah pusaka ni kan, suami tadi, tapi tanah kosong kan. Tapi bila dia dah berkahwin dengan seseorang, maka isteri tadi dia ada modal, so dia pun buat rumah. So benda tu dinikan sekali lah, dikeluarkan modal apa semua, walaupun harta tanah pusaka tadi dimiliki sebelum kahwin, itu juga dikira harta sepencarian. So persoalan yang kedua adalah siapa yang boleh tuntut? Kan, saya boleh tuntut sebenarnya, isteri boleh tuntut, suami boleh tuntut. Maksudnya dua-dualah boleh tuntut. So yang akan menentukan nanti itu adalah bidang kuasa hakim lah menurut Seksyen 122 kan. So hakim yang akan menentukan tadi berdasarkan sumbangan dan sebagainya lah, pembuktian dan sebagainya. Dan bila boleh dituntut? Ini soalan paling biasa orang tanya lah kan. So harta sepencarian ni boleh dituntut dalam 3 keadaan. Yang nak senang ingat kan, yang pertama adalah inna lillah. Yang kedua adalah na'udzubillah, yang ketiga adalah alhamdulillah bagi lelaki. Faham dah. So maksud apa? Maksudnya innalillah itu adalah keadaan pertama cerai mati. Kan, so cerai mati dia boleh tuntut. Yang kedua innalillah tadi tu. Innalillah tu tadi. Innalillah cerai mati. So yang kedua adalah na'udzubillah, bercerai hidup. Tak ada siapa yang berkahwin niat dia nak bercerai kan. So itu pun boleh dituntut juga. Dan yang ketiga adalah alhamdulillah bagi lelaki tadi. Saya sukalah formula ni. Saya pun suka. Yang ada 2-3 tu lah. So maksudnya kalau lah suami dia nak bertambah cawangan tadi, maka itu pun isteri tadi boleh tuntut juga harta sepencarian. Innalillah, na'udzubillah, alhamdulillah. Okey, kita akan sambung lagi selepas ini bersama dengan tetamu kita. Jadi macam biasa anda boleh DM kami juga untuk bertanyakan soalan, komen dan sebagainya melalui media sosial Iris Wanita sekarang ini. Okey, jadi terus sedia bersama kami. Kita akan sambung perbincangan kita bersama Encik Hanis sebentar saja lagi. Kembali dalam Iris Wanita dan kita masih lagi bersama dengan Encik Hanis. Dan kalau tadi kita bersembang tentang harta sepencarian kan, mungkin boleh Z tanya kan, kalau dari segi pendapat Encik Hanis,
tentang harta sepencarian ni, adakah dia merupakan satu isu besar? Dan bila sebenarnya dia menjadi satu isu? Okey, baik. So bila kita cerita tentang harta pencarian ni, dia of course dia berlaku dalam 3 keadaan tadilah. Okey, kan? Innalillah, na'udzubillah, dan juga alhamdulillah. So dan bila berlaku perkara-perkara macam tu, dia menjadi satu cabaran sebab pertama untuk para isteri lah, terutamanya bila kita cerita tentang hak wanita kan. Jadi ramai persepsi diingatkan harta pencarian tu automatik. Kan, meninggal je tu dapat. Tidak. So namun realitinya adalah dia perlu dituntut. Kan, dekat mana? Mahkamah syariah. Kan, so itu adalah bidang kuasa dia lah. Jadi bila nak menuntut tu pula, maksudnya kalau peguam ni, kalaulah dia tu sendiri memang tahu undang-undang apa semua, dia bolehlah buat sendirilah. Tapi kebanyakannya tak ada yang mahir. So dia kena pula lantik peguam dan sebagainya. So bila dah nak lantik peguam, melibatkan kos lagi. So dekat situ yang berdasarkan pengalaman saya sendiri, banyak isteri sebenarnya dia tak boleh nak tuntut pun. Sebab mungkin kos tak ada, mungkin tu tak ada dan sebagainya. Anda kata kalau dah hire pun ada setengah tu pembuktiannya tak ada. Sebab kebanyakannya yang saya jumpa, dia jarang simpan bukti. Record keeping tak ada, apa semua tak ada kan. Sebagai contohnya para isteri yang suri rumah sebagai contoh. Kan, so isteri yang suri rumah walaupun dia tidak bekerja, tapi dalam harta pencarian dia juga boleh tuntut, maksudnya dari sudut sumbangan tidak langsung itulah, dia menjaga rumah, dia memudahkan suami apa semua kan. Tapi ialah dari sudut bukti tu tadi, jaranglah dengar kan isteri macam sedia baju selfie kan. Kan, saya tak terfikir benda tu. So benda-benda macam tu lah. So maksud kelakar. Okey. Maksudnya benda-benda macam tu lah yang benda tu boleh dituntut, tapi dia ada yang kes tu yang sampai 6 tahun pun tak selesai, ada yang 4 tahun. So ada yang longer daripada itu pun ada. So itulah yang menjadi salah satu cabaran lah bila kita sebut tentang harta pencarian ni. Okey, baik. Jadi itu dia agak rumit sebenarnya sebab ada pembuktian dan sebagainya. Tapi itulah sambil-sambil itu kita ada terima juga message yang diterima mesti DM kami, tapi sekejap lagi saya akan bawa kepada anda. Tapi sebelum itu kita nak berkongsi tentang sebab kita tahu suami isteri ni dia berkongsi hidup sehingga ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan ada juga sampai ke akhir hayat. Alhamdulillah. Tapi bila kita cakap tentang soal faraid ni kan, cuma itulah kita pasal hak kan. Kita sedih kan. Kenapa bahagian isteri lah bahagian yang paling kecil? Allah Akbar. Ini tidak adil contohlah umpamanya lah perasaan tu, tapi mesti ada sebab-sebabnya kan. Okey, baik. So ialah bila kita nak rujuk balik bab faraid tu kan. So faraid itu adalah salah satu syariat lah yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. So dekat situ memang telah diterangkan dengan jelas. Allah telah terangkan bahagian-bahagian. Maksudnya sekiranya berlaku kematian tadi, bahagian ayah hanya 1/6, mak 1/6, isteri kalau dia ada anak 1/8, tak ada anak 1/4, suami kalau ada anak 1/4, tak ada anak 1/2. So anak lelaki, anak perempuan 2 bahagian berbanding 1 bahagian anak perempuan. Dan sekiranya dekat situ juga ada anak perempuan seorang saja contohnya, maka dia akan dapat 1/2, iaitu 50%. Tapi sekiranya anak perempuan itu lebih daripada seorang, maka dia akan berkongsi 2/3 kan. Jadi berbalik kepada soalan tadi, kenapa bahagian isteri itu yang paling kecil. Jadi bila kita sebut tentang bahagian besar kecil apa semua ni, dia sebab dia melibatkan tanggungjawab. So dalam Islam ni, tanggungjawab lelaki, sebab biasalah orang memang banyak tanya kenapa macam lelaki dapat besar lebih dan sebagainya. So kerana dalam Islam lelaki itu tanggungjawabnya besar. Kan? So dia perlu menafkahi isteri dia, dia kena tanggung anak-anak dia, dan dia juga ada tanggungjawab terhadap kerabat dia. Kan? Tapi isteri dia tidak dia tanggungjawab kepada siapa-siapa. Dia hanya untuk diri dia saja. So apa benda bahagian yang dia dapat tu tadi hanya untuk diri dia saja. Okey. Dia pilih cerita dalam agama memang digariskan dari segi hak dan juga tanggungjawab.
Ya, cuma bila yang keadaan culas tu yang tak seronok dia dengar. Dan tak tahu peranan masing-masing sebenarnya. Itulah dia tu yang jadi banyak isu dan pelbagai berkaitan dengan harta sepanjang. Okey, kita ada message DM kita di Instagram. Katanya soalan dia untuk yang tak berkahwin. Okey, dia bagi salam dulu. Assalamualaikum. Untuk yang tak berkahwin seperti saya dan punya kakak-kakak dan abang-abang di usia 70-an, apa nasihat tuan untuk saya hibahkan rumah, saving USB, EPF dan juga tabung haji saya? Dia sebab dia tak nak, Farid katanya. Dia tak nak. Sebab dia tak nak lah kata kan. Sebab dia tak berkahwin. Faham. Baik, so bila rujuk balik kepada soalan tadi, seperti mana yang kita bincangkan tadi kan. So bila kita sebut contohlah kalau dia situasi ni dia bujang kan, so dia ada adik-beradik lelaki, adik-adik perempuan. So tapi dia tak sebut mungkin ada mak atau ayah dan sebagainya lah. And so dari sudut nak menghibahkan harta ni, dia bukan boleh simply hibah first. Sebab so kita kena lihat juga ada setengah orang dia nak hibahkan semua. Tapi kita kena faham adakah kita ni ada hutang atau tidak. So sekiranya kita ada hutang, maka kena adalah portion untuk nak settlekan hutang tu. Sebab hutang ni dia dahsyat. Nabi sendiri tak nak solat orang yang berhutang, mayat yang berhutang. So kena lihatlah dekat situ. Dan sekiranya dia nak menghibahkan tadi itu, dia nak hibahkan kepada siapa, tengok pula. Dan kebiasaannya hibah ni adalah depends kepada maksudnya keperluan tadi. Sebagai contoh kan, kalau saya seorang ayah tadi, memang beli rumah tadi, memang keperluan rumah beli itu untuk isteri dengan anak-anak duduk contohnya. Itulah keperluan mereka, tempat berteduh. Jadi bolehlah kita hibahkan kepada anak-anak tadi berdasarkan keperluan. Jadi berbalik kepada soalan yang tanya tadi itu, dia kena tengok baliklah dia nak hibah tadi itu bertujuan untuk apa dan apa hasrat dia dan apa keperluan kepada orang tersebutlah. Nak pula bila kakak dengan abang tu semuanya dalam usia dah lewat lah 70-an kan, dan mungkin berduit dan tak pernah ambil tahu pasal dia. Dan kebiasaannya orang yang bujang ni, dia kebiasaannya aset banyak. Kan, sebab dia tak ada ni apa semua kan. So dan kebiasaannya orang yang bujang ni berdasarkan pengalaman, dia sangat suka infak. Jangan suruh saya belanja pula sekejap lagi. Tidak. So yang mana dia maksudnya dia boleh buat perancangan tadi, infak dan sebagainya lah. Dan biasanya orang berbujang dia sangat sayang anak-anak buah dia. Betul. So dia boleh buat perancangan kepada ni lah, beri kepada anak-anak buah mungkin. Setuju. Dan saya tertarik dengan ketiga perkara tadi, yang innalillah, yang na'uzubillah dan juga yang alhamdulillah. Saya nak bercakap tentang alhamdulillah ni. Bagaimana dengan pasangan yang berpoligami? Adakah isteri pertama itu mendapat lebih haknya berbanding dengan isteri yang kedua dari segi harta pusaka? Okey, baik. So maksudnya dari dalam kes yang tambah cawangan ni lah kan, maksudnya sebab dari sudut persepsinya, persepsi masyarakat terutamanya isteri kan, bila suami dia menambah cawangan tadi, persepsinya adalah of course lah yang isteri pertama ni, cawangan pertama ni dapat lebih lah. Sebab saya berkhidmat dah 30 tahun contohnya, yang baru ni baru 30 hari contoh. Tapi mengikut hukum syarak kan, dari segi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kan, hukum faraid, realitinya isteri pertama, kedua ke, ada cawangan ketiga, keempat ke, bahagiannya dikongsi sama rata. Kan? So sebagai contohnya, dia katalah kalau suami meninggal, dia meninggalkan contohnya cash 500,000. So bahagian isteri tadi 1/8, lebih kurang dalam 62,500. Tapi kalau suami tadi tambah cawangan, maka dua isteri tadi dia akan berkongsi 62,500 itu. Kalau dia tambah cawangan ketiga, dia akan berkongsi 3 orang. Itu pandangan jelingan tajam maksudnya. Okay. So kalau 4 pula maksudnya full kuota, maka dia akan berkongsi 4 orang. Tapi namun realitinya keperluan waris-waris tak sama. Sebagai contoh, anak isteri yang kedua yang baru kahwin, mungkin anak dia kecil-kecil. Jadi keperluan sekolahnya ni dan sebagainya. Mungkin anak pertama tu anak-anak mungkin dah bersekolah, dah bekerja dah apa semua kan. Jadi di situlah datangnya keperluan untuk merancang tadi, supaya pemilik harta tadi dia boleh agih tadi ikut keperluan waris-waris tadi, mengikut inilah dia orang punya keperluan masing-masing. Sebab kalau tak, semua akan sama rata.
harta. Tu kan, 62,000 bagi 4 lah. Walaupun banyak harta disebabkan sokongan daripada isteri pertama. Betul-betul. Itulah banyak perancangan yang perlu dibuat. Dia bukan setakat macam kahwin je, tapi tak fikir masa depan tu macam mana. Tanggungjawab tu besar sebenarnya. Kita ada satu lagi soalan yang diterima pada rakan kita di IG. Kita tanya sekarang ni, katanya nama dia Azim Adha. Tadi tak bernama. Dia guna nama, tak tahu. Misteri. Okey. Katanya kalau si suami buat wasiat dan wasiat tu dah tulis harta anak-anak dan isteri, adakah dengan tulis wasiat tu akan menghalang daripada campur tangan keluarga yang lain? Okey, baik. So Encik Azim so daripada soalan Encik Azim ni sebenarnya ada dua perkara kat situ lah. Perkara pertama adalah dia cerita tentang tulis wasiat. Yang kedua adalah kalau dah tulis tu orang lain tak boleh masuk campur ke? Ya. Okay. So untuk yang pertama adalah wasiat. Dalam wasiat ni Nabi ada sebut dalam hadis. Kan so saya ambil yang sikit lah, iaitu Nabi sebut fala wasiyata liwaris. Tiada wasiat kepada ahli waris. Maksudnya kalau lah hasrat dia sebagai bapa tadi nak wasiat, maksudnya nak agih harta dia kepada anak-anak waris. So tak boleh guna kaedah wasiat. Nabi sebut tiada wasiat kepada ahli waris. So tak boleh. So dia nak bagi kat isteri tak boleh. Kan? So dia boleh guna instrumen yang lebih tepat lah, boleh guna kaedah hibah dan sebagainya. So itu satu, maksudnya kalau wasiat tu tadi. Dan berapa bahagian yang boleh? Yang Nabi sebut 1/3 semaksima. Tak boleh bagi semua. Kerana apa? Kerana 2/3 lagi bahagian milik waris faraid. Kan? Itu yang pertama. Soalan yang kedua tadi itu, kalau dah buat tadi tu, orang lain boleh campur tangan tak? Bercampur tangan tak? So kalau kita lihat undang-undang dekat Malaysia, semua perkara boleh dicabar. Maksudnya buat wasiat pun boleh cabar, buat hibah pun boleh cabar, buat imah dah tukar nama dalam geranda pun. Kan kita punya rumah dah bebas hutang, tukar nama siap-siap, senang anak-anak nanti, itu pun boleh dicabar. Hibah boleh cabar ya? Yes. Ini memang menduga kesabaran. Telan nadiu saya sekejap. Kan, terasa tercabar sungguh ni. Okey, tak apa, kita akan bincangkan lagi untuk pusingan terakhir selepas ini dalam Iris Wanita. Ada lagi beberapa soalan hangat yang akan kita sampaikan kepada Encik Hanis. Jadi anda boleh terus DM kami dan kita akan cuba sampaikan melalui siaran langsung kita dalam Iris Wanita. Kembali seketika nanti. Okey, baik, kembali dalam Iris Wanita. Jadi untuk yang terakhir ni kita nak bawakan beberapa soalan dan juga kita akan cuba untuk bertanya ke soalan daripada mereka yang DM kami di media sosial. Okey, sebelum itu kita nak tanya. Ini kita berikan satu soalan penyelesaian masalah. Okey, seandainya isteri ni dia bina rumah di atas tanah milik suami. Kemudian suami tu meninggal dunia. Apa yang terjadi kepada rumah tu? Tadi kita ada kongsi secara asasnya sikit tu, tapi secara detail kita nak tahu juga. Macam mana? Okay, baik. So sebab ini bukan kes-kes yang terpencil. Ini sebenarnya banyak kes yang berlaku adalah mungkin suami ada tanah tadi, so isteri tadi dia ada modal. Kan, so isteri buat rumah. Jadi kalau berlaku kematian, apa yang akan berlaku pada rumah tersebut. So kalau kita bila sebut tentang tanah, maka dia melibat dengan undang-undang tanah lah. So kalau ikut Seksyen 44 dalam kurungan 1 kan, Kanun Tanah Negara kan, apa-apa harta, apa-apa yang ada di bawah tanah, di atas tanah ataupun di atas udara tanah tersebut adalah milik pemilik tanah itu. So suamilah. Yes. Jadi kalau isteri buat rumah, bukan isteri saja, siapa-siapa pun yang buat rumah atas tu, kalau ikut undang-undang dia milik nama yang ada dalam geran tu. Jadi bila isteri buat rumah tadi, soalan dia kalau suami meninggal. So what happen? Maka dia akan agih mengikut faraid suami tadi. Kan? So itu yang menjadi cabaran lah. So apa yang isteri boleh buat? Kan? So apa yang isteri boleh buat adalah salah satunya dia boleh menuntut harta pencarian tadi itulah. Kan, maksudnya kalau suami dia meninggal dunia, dia boleh tuntut harta, tapi dia berbalik-balik kepada tadilah, kena pembuktian dan sebagainya lah. Dan sebenarnya memang kita sangat tak menggalakkanlah buat rumah terutamanya atas tanah yang bukan nama kita. Sebab ada juga kes yang berlaku adalah tanah besar. Contohnya kan macam nenek kita kan, tanah besar, buat rumah masing-masing seorang satu. Kan dekat situ. Jadi bila berlaku kematian, biasanya lapisan pertama tu okey je, adik-beradik kan, sebab semua kenal kan. Dia yang menjadi mencabar bila masuk lapisan kedua, iaitu saudara mara. So benda itulah yang sangat mencabar. Rumit sebenarnya. Nak pula kalau si suami tu dia ada tanah, lepas tu tak ada modal untuk buat rumah. Takkan nak duduk je kat tanah. Isteri tu kan. pula ada duit. Isteri pula ada duit.
kenalah buat rumah juga. Jadi tapi kena letak dalam kepala macam rumah ini, tanah ini bukan milik awak. Maknanya awak tak kisahlah nanti bila pecahkan tu rezeki bersama macam tu kan. Bukan milik awak Bukan katanya. milik awak. Saya tertarik dengan satu soalan. Sebab saya sendiri, saya bujang. Saya memang rasanya mungkin tahun depan insya-Allah saya akan cuba nak ambil anak angkat. Oh, ingatkan nak ni. Tak, insya-Allah kalau ada jodoh adalah itu alhamdulillah. Yang ketiga tadi Tetapi saya nak tahu, anda kata kalau kita ambil anak angkat perempuan lah kan, jaga penuh dengan kasih sayang kalau saya ada pasangan sekalipun. Akhirnya hak sebagai wanita yang anak angkat ni macam mana? Ya. So bila kita sebut tentang anak angkat, hak wanita itu, sekiranya dia anak angkat, so anak angkat ni yang pertama sekali dia memang tidak mewarisi. Dari segi hukum syaraknya memang dia tidak mewarisi pusaka ayah angkat dan ibu angkatnya. So tak kisahlah ibu angkat sebab harta diwarisi dan melalui 4 lah. Yang pertama adalah dari sudut perkahwinan. Maksudnya kalau kahwin nanti dia boleh mewarisi. Yang kedua adalah dari sudut keturunan tadi. So keturunan dapat. Lepas tu yang ketiga pembebasan harta dan yang keempat adalah Islam lah. So sebab tu kalau ada tiba-tiba anak kita keluar Islam, maka digugur, dia tak boleh mewarisi. So Islam tadi. Jadi tak kisahlah anak angkat tu kita memang ambil daripada baby baru lahir, kita besarkan dengan penuh kasih sayang kan sampailah dia besar. Kita pula contohnya kita siap menyusukan pula kan. Lepas tu dan ada satu kes pula dia kata saya bankan kepada saya contohnya kan. Adakah dia boleh mewarisi? Jawapannya tidak. Kan. So itu yang berbalik-balik kepada keperluan si anak tadi. Sekiranya keperluan dia tadi memang dia mungkin sebatang kara apa semua, itu yang datang keperluan untuk kita yang sebagai mak atau ayah tadi boleh buat perancangan lah supaya kebajikan dan keperluan anak-anak tadi dia terjamin. Okey, perancangan awal itu dari segi sudut kewangan, satu perkara simpanan dan sebagainya, tapi satu lagi hibah itulah boleh terpakai juga kan? Dari sudut tempat tinggal lah boleh lah. Ya, baik, itu dia. Baik, dalam masa yang sama juga kita terima soalan daripada Cik Muhammad Fazali. Dia kata sekiranya suami hibah rumah pada isteri, kemudian isteri meninggal dulu. Jadi adakah rumah tu dapat pada suami semula atau kena faraid kepada waris si isteri tu? Okey, baik. Encik Fazil. Terima kasih Fazali. atas Encik Fazali. Ya. So soalannya adalah sekiranya dia, maksudnya si suami menghibahkan kepada isteri. So bila dia isteri tadi meninggal dunia terlebih dahulu, maka adakah rumah tadi menjadi pusaka suami, pusaka isteri, ataupun dia patah balik kepada si suami. So dia bergantung kepada hibah apa yang dia buat. Sebab hibah dia ada hibah mutlak dan dia ada juga ada hibah bersyarat atau hibah dengan syarat lah. Kan? So yang mana kalaulah hibah mutlak, maksudnya dia menghibahkan mutlak, kalau penerima meninggal dulu, contoh isteri tadi, maka rumah tadi dia tidak berpatah balik, dia akan agih kepada faraid isteri tadi. Kalau hibah mutlak. Itu mutlak. Tapi kalau hibah bersyarat ataupun hibah dengan syarat tadi, sekiranya berlaku kematian penerima meninggal dulu, dia akan berpatah balik kepada pemberi tadi. Dan pemberi boleh hibahkan inilah kepada orang lain lah. Okey, jadi bila nak buat hibah tu kena tahulah juga. Ya, betul. Jangan macam saya nak hibahkan tapi tak tahu perbezaan ada dua sebenarnya. Baik. Semoga menjawab soalan Encik Fazali tadi. Betul. Dan mungkin kalau boleh Z tanyakan kepada Encik Hani sendiri tentang harta pusaka ini. Kadang-kadang kita ambil ilmunya tetapi sebab kita tak praktikkan, sebab tak berlaku kepada kita. Kadang-kadang 2-3 tahun lepas tu lupa. Sedangkan saya ingat apa yang Cik Hani cakap ni mungkin saya dah pernah baca dulu 5 tahun lepas, 6 tahun lepas kan. Mungkin Cik Hani boleh kongsikan dari segi pengetahuan dan juga kesedaran wanita dekat Malaysia ni tentang harta pusaka itu, mereka ni berpengetahuan cukup tak? Kalau ikutkan berdasarkan pengalaman, sebenarnya walaupun sekarang dah masuk tahun 2024 kan, tahap kesedaran tu, maaf cakaplah, memang tersangatlah rendah. Itu yang kita tengok tadi, ada yang komen tu kan, ada yang lari, ada isteri akan dapat dulu ni dan sebagainya. So benda itulah maksudnya dari sudut pendidikan itu, pendidikan berkenaan dengan ni dan juga tahap kesedaran dia. Sebenarnya ilmu lah, sebab bila ilmu tu dia tak ada, kesedaran tu dia tak timbul. Jadi memang terutamanya isteri lah, sebab suami ni kan ada istilah orang cakap apa, campaklah dekat mana-mana hidup. Tapi isteri ni yang dia nak jaga anak-anak apa semua kan. Sekiranya berlaku kematian, maka dekat situlah terutamanya isteri dia kena ambil tahulah hak-hak dia tadi, khususnya bila kita sebut tentang hak tadi. Okey, baik. Jadi kena tahu
tahu. Sekarang jangan tunggu lama-lama sebab semuanya sekarang hujung jari. Dia boleh dapatkan informasi dan sekali lagi tinggalkan pada sumber yang betul. Kena follow lah TikTok. TikTok Hanis_Mazlan tu lah. Ya. Jadi ramai-ramai. Sebab kita kena ambil tahu. Janganlah apabila tiba masa nak ambil tahu, baru nak ambil tahu. Ya. Okey, baik. Jadi peranan yang dimainkan oleh mereka yang berpengetahuan dan juga pakar dalam soal ini, macam contoh Encik Hanis ni sebagai seorang perunding pewarisan harta Islam. Jadi pendapat tentang perkongsian di media-media sosial ni bagaimana pula? Sebab kita tengok yang ramai juga menggunakan lapangan tersebut untuk berkongsi ilmu itu. Okey, baik. So memang tadi bila kita kaitkan tentang kesedaran kan, so itulah salah satu sebab kenapa saya menggunakan platform media sosial ni tadi. Sebab kalau dulu mungkin TikTok tak ada apa semua, tak ada kan. Jadi banyak orang tonton TV sahaja. So tapi sekarang ni orang dah start shift. Kan? Banyak orang berada dekat platform-platform media sosial. So kalau kita tak menggunakan platform tu tadi, maka ilmu tu tak sampai. So itulah salah satu sebab lah kenapa saya menggunakan platform tersebut. Dan memang saya sebenarnya sangat menggalakkan lah sebab kita tahap kesedaran tu sangat rendah. Sekiranya ada dipanggil insan-insan ataupun yang mahir tentang ilmu ni kan, maka boleh berkongsi, gunakan segala platform yang ada supaya terutamanya orang Islam kita khususnya di Malaysia ada kesedaran tadi. Sebab bila kita cerita tentang pusaka apa semua ni, kalau kita lihat di kereta-kereta akhbar ke apa, dah lebih 90 bilion harta terbeku. Dan yang menyedihkan 90% harta orang Islam. Kan? So itu yang sangat menyedihkan. So kita sangat encourage lah kepada siapa yang ada ilmu tu, janganlah simpan seorang-seorang. Kongsikan kepada masyarakat. Sebarkan kepada semua. Cakap tentang ini, sebenarnya berkongsi ilmu yang ada, lama-lama boleh hilang kalau kita kongsikan. Betul. Saya teringat satu pepatah Melayu ni berbunyi, kemenyan sebesar lutut kalau tidak dibakar tiada gunanya. Jadi ilmu tu yang kita ada ni, kita kena sebarkan supaya dia kekal bersama dengan kita. Betul juga kan? Tidak cikgu ke saya? Cikgu terus. Okey, baik. Dan sebelum kita berakhir, Iris Wanita, kita rasa kita nak baca juga soalan daripada Maya ni. Dia kata, suami kepada anak saudara saya, seorang mu'alaf, telah meninggal dan hanya meninggalkan satu-satunya harta iaitu sebuah kereta yang dibeli secara cash. Tapi anak saudara saya telah berikan kereta itu kepada anak saudara suaminya. Okey? Faham? Adakah sah pemberian itu kepada yang bukan Islam? Okey, baik. So soalan yang bertanya tadi berkenaan dengan harta milik mu'alaf. Ya, betul. So harta milik mu'alaf dia beli secara tunai. Ya, betul. Dan kemudian dia beri kereta tersebut kepada anak saudara suami yang bukan Islam lah, yang bukan Islam maksudnya lah. So dia memberi tu tadi kena lihat balik lah. Maksudnya dia memberi tu macam mana? Adakah dia memberi tu menggunakan kaedah tukar nama terus di dalam geran? Sebab bila dia bebas hutang memang kita boleh tukar nama saja. Kan? So sekiranya dia gunakan kaedah tersebut, maka memang dah jadi milik hadiah lah. Kira benda tu dia jadi hadiah lah. Dan sekiranya contohnya kalau dia kalau dia tidak buat apa-apa sebagai contoh, kalau dalam kes mu'alaf yang memang seorang saja masuk Islam, maka dia yang diwarisi itu boleh jadi Baitul Mal. Kan? So itu dalam kes ni. Sebab tadi berbalik-balik kepada 25 tadi. 25. Kalau tak ada waris lain kan, so maka last sekali inilah. Tapi kalau dia dah bagi tadi, maka dah ni. Banyak 25. Jadi kita kena tahu Cakna dan kita tambah lagi informasi, bukan setakat berhenti di Iris Wanita saja, tapi lain-lain juga anda boleh dapatkan informasi dan boleh follow lah mana mereka yang pakar macam Cakna sendiri untuk berikan ilmu tersebut. Baik, hujung ni macam biasa kita bawakan pada anda bot inspirasi. Apa kata-kata Imah untuk kami di sini? Silakan. Tunjukkan, cuba tunjukkan kepada penonton dan apakah di sebaliknya. Okey. Baik, tu dia. Wanita yang hebat adalah wanita yang tahu hak. Tepat dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Ya, betul. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Hanis Mazlan atas kesudian datang bersama kami berkongsi tentang hak wanita dalam harta pusaka. InsyaAllah nanti berpeluang kita akan kupas lagi, jumpa lagi ya insyaAllah. Jadi ini saja untuk siaran dan episod Iris Wanita untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. Saya Zaid Kirana. Dan saya Hani Hamid. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.